Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat 78, 79 dan 80 dari surah Yasin. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir yang kasir, tolong buka jilid 8 muka surat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Alladhi ja'ala lakum min asy-syajari al-akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Sadaqallahul 'azim. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa tentang kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang setelah dia hancur? Katakanlah, dia akan dihidupkan oleh Allah yang menciptakannya kali yang pertama. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Iaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu menyalakan api dari kayu tersebut. Kita masih lagi membincangkan tentang kejadian manusia yang dinafikan, ditolak oleh golongan pemberontak yang ingkar di kalangan kafirin musyrikin. Surah ni seperti yang telah kita pelajari daripada awal tu, surah yang membangkitkan iman. Ada banyak pengalaman para salihin mengatakan bahawa surah ni mudah dibacakan, supaya dengan dibacakan itu mudah bagi si mati untuk menghadapi sakaratul maut. Termasuk dicerita oleh Allahyarham Profesor Hamka dan tafsirnya tentang beliau mengunjungi satu jenazah yang sudah begitu lama waktu tidak mati-mati sehingga menyukarkan keluarga untuk menjaganya. Makan tidak, tidur tidak, sembahyang pun tidak, hidup dalam keadaan seperti itu, seperti bangkai yang hidup. Maka datang Allahyarham Profesor Dr. Hamka membacakan ayat. Belum sampai pada ayat yang keberapa, maka Allah telah mudahkan jenazah itu untuk keluar roh daripada jasadnya. Itu sebab seperti dikumpulkan oleh Imam Al-Ghurami dan tafsirnya Hadaiq Rawi wa Raihan, Hadaiq Rawhi wa Raihan itu, bahawa antara surah yang tidak akan dihafal oleh orang munafik, yang susah untuk diingati oleh munafik, antaranya surah Yasin. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Dan ada hadis daripada Khatib Ibn Ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW menjelaskan bahawa siapa yang memperdengarkan surah Yasin, antaranya diberi kepadanya keberkatan, diberi kepada nur, diberi kepada rahmat, diberi kepada rezeki, dan dihilangkan daripada dirinya sesusah hati dan juga penyakit-penyakit. Wallahu a'lam. Walaupun hadis ini dhaif, tapi ia tidak salah untuk menjadi amalan. Maka di kalangan masyarakat Melayu pun baca surah Yasin dan mengumpulkan air, dan mudah-mudahan ada sesuatu yang dapat melegakan mereka dari urusan dunia dan akhirat, mudah-mudahan. Ini disebut oleh Imam As-Suyuti dalam Ad-Durrul Manthur di awal kelebihan surah Yasin. Jadi ayat-ayat yang penghujung ini menceritakan tentang debat si kafir kepada Nabi SAW. Persoalan yang timbulkan dan sudah pun dijawab dalam kuliah-kuliah yang lalu. Bagaimana Allah mewahyukan kepada Nabi-Nya untuk menjawab, na'am yumitukallahu azza wa jal summa yab'athuka summa yahsyuruka ila nar. Ya, kamu tanya tulang ni akan dihidupkan kembali, bukan? Memang Allah akan menghidupkannya. Dan Allah akan menghidupkan kamu walaupun kamu lagi tulang belulang seperti itu, dan akhirnya Allah akan menghumban kau masuk ke dalam neraka. Kena seriji satu ayat seperti itu, satu jawapan yang kelihatan syurut, tapi itulah dia yang dapat mengajar mereka yang tegar dalam kekafiran. Dan berkenaan hal ini, sebuah riwayat daripada Imam Ahmad dalam tafsir Ibn Katsir, bahawa daripada Rabi'i berkata, Uqbah bin Amr berkata kepada Huzaifah radhiyallahu anhu, ceritalah kepada kami apa yang pernah tuan dengar daripada Rasulullah SAW. Menyedari kedudukan Huzaifah ni sebagai seorang sahabat yang akrab dengan Nabi SAW. Tentulah ada benda yang mengatasi ilmu kami. Ceritalah kepada kami pengalaman-pengalaman. Duduk sama orang hebat seperti kamu. Menghormati kamu, sampaikanlah ilmu kepada kami. Begitu tuan-tuan milik Allah sekalian. Jadi mereka sangat menghormati para ulama, mendengar daripadanya. Maka Huzaifah, sahabat Nabi yang merupakan penyimpan rahsia Rasulullah SAW, dan pada tangannya sahaja mengetahui siapakah golongan munafiqun itu. Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, sahabat yang bijak ini, yang pernah disuruh oleh Nabi untuk belajar bahasa Ibrani ini, Suryaniyah ini. Maka beliau berkata, aku pernah dengar Rasulullah cerita ni memang mengusik hati, menjentik hatilah, katanya. Ini rajulan hadarahul mautu falamma aysa min hayati awsa ahlahu idza ana mutu fajma'u li hataban kathiran jazlan summa uqidu fihi naran hatta idza akalat rahmi wa khalasat ila azami famtahashat fakhuzuha faduquha fadharruha fil yammi fafa'alu wa jam'ahu Allah ta'ala ilayhi thumma qala lahu lima fa'alta dhalik qala min khasyatika ya rab faghfarallahu azza wa jal lahu. Seorang lelaki yang menghadapi kematian dan dia tahu dia tidak akan hidup lagi, dia wasiat kepada keluarganya, kalau
ayah mati, kalau abang mati, kumpulkanlah kayu, bakarlah kayu-kayu itu dengan api. Nanti kalau api telah membakar jasad ayah, jasad abang ini, maka hanguskanlah tulang belulang itu, biar hancur dengan tengkoraknya, jangan ada yang tinggal. Dan ambillah abunya, sebarkanlah ke hutan, ke lautan, ke mana tempat dalam dunia. Jangan biar dia di satu tempat. Maka mereka melakukannya. Di akhirat Allah SWT menghimpunkannya, kerana saya dah ceritakan kepada tuan-tuan, apa-apa berkaitan akhirat yang merupakan satu yang bersifat jazam, maka Allah menggunakan fi'il madhi yang merujuk kepada tahakkuk, bahawa semua ayat berkaitan dengan peristiwa hari kiamat Allah akan gunakan fi'il madhi. Kerana fi'il madhi ini merujuk kepada satu yang confirm akan berlaku, walaupun dalam bentuk past tense, padahal ia belum berlaku lagi. Kerana fi'il madhi dalam bahasa Arab yang merujuk kepada satu benda yang pasti akan berlaku, terutamanya daripada ketetapan Allah akan perkara tersebut. Maka dalam konteks ini, lelaki yang telah melakukan banyak maksiat ini minta kepada keluarganya supaya dibakar jasadnya, supaya jadi debu itu ditaburkan ke mana pelusuk tempat dalam dunia. Tiba-tiba Allah mengumpulkan jasadnya. Ini menceritakan kepada kita kekuasaan Allah. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim. Maka dikumpulkan jasadnya kembali depan Allah. Allah bertanya kepadanya, mengapa engkau buat demikian, Fulan? Jawapannya, wahai Tuhan, tak ada apa yang aku lakukan, kebaikan, keburukan banyak sekali. Aku malu bertemu denganmu, wahai Tuhan. Aku malu, aku takut. Aku ini memang kecewa dengan kemampuan diriku, persembahan diriku, peluang yang kau berikan. Dengan sebab kesungguhannya dalam ketakutan itu, rupanya jadi taubat di sisi Allah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Maka Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau, wahai hamba-Ku, engkau diampunkan. Ada banyaklah perkara yang menyebabkan keampunan daripada Allah SWT. Antaranya dalam kehidupan ini memudahkan untuk orang lain. Masuklah kisah para salafus salih yang pernah menyatakan bahawa di kalangan mereka bermimpi melihat orang salih itu masuk syurga. Bertanya kepadanya, apakah rahsia amalan kau? Apakah banyak kitab yang kau baca dan kau tulis? Jawapannya, tidak. Allah berkata kepadaku, berfirman padaku, apa yang telah lepas, lepaslah. Kerana Polan ini ketika hidup dahulu selalu mengatakan demikian pada orang yang buat salah padanya. Maka ini menjadi iktibar kepada kita dalam kaitan perhubungan ayat ini tentang kita akan dibangkitkan semula oleh Allah SWT. Dan saya telah jelaskan kuliah lalu pandangan Dr. Latif Nabulusi sebagai contohnya. Apakah yang dimaksudkan dengan asyajar al-akhdar bertukar menjadi nar ini, iaitu antaranya pandangan moden beliau kemukakan fosil yang ada dalam tanah, dalam ilmu geologi yang menunjukkan bahawa ia adalah satu benda yang bersifat tanaman satu masa dahulu dan tersimpan padanya kuasa solar sehingga dia dapat diterbitkan semula dalam bentuk moden. Hari ini mungkin ratusan, mungkin jutaan tahun terdahulu dia sudah bersemadi di dasar bumi dan kemudian hari ini terbit keluar sebagai petroleum. Dan itu maksud Allah SWT menukarkan pokok yang sifatnya hijau tiba-tiba bertukar menjadi api. Pokok yang mempunyai air dalam dirinya, tapi zat itu bertukar menjadi bahan yang berlawanan dengannya. Itu juga boleh kita anggap sebagai satu tafsir moden yang boleh masuk dalam akal kita. Jadi kemudian kita lihat pada ayat 81 menuju ke penghujung surah Yasin ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Dan tidakkah Tuhan yang berkuasa menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dia berkuasa dan dialah yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Sungguhnya perintahnya apabila dia mengkehendaki satu hanyalah berkata padanya jadilah, maka terjadilah ia. Maka maha suci Allah yang di tangannya segala kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jadi Allah berfirman, mengkhabarkan, mengingatkan tentang kekuasaannya yang agung dalam menciptakan langit berlapis-lapis, bumi dan terkandung dalamnya berupa bintang-bintang, bulan, matahari, beredar dengan tempat yang tetap yang telah kita bincangkan. Kemudian dengan gunung-ganangnya, batu-batunya, fosil dalam tanahnya, lautan, hutan, segala-galanya. Dia mengarahkan kita untuk mengambil dalil supaya kita semua akan dikembalikan kepadanya, kerana penciptaan yang agung itu bukanlah benda yang sulit baginya. Semua itu la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Dalam surah Al-Mu'min Allah menyatakan ayat 57, sungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Jadi sekarang dibawa kepada kita hujah-hujah ini, dibawa oleh surah sambil mengecam manusia yang meragui kuasaan Allah Taala. Jadi ayat ini menyatakan, apakah manusia kehilangan akal sehingga tidak mencari kuasanya? Tidakkah dia yang maha berkuasa itu menciptakan langit dengan segala bintang planet yang besar, menciptakan bumi dengan berbagai makhluk yang ada padanya, menghuni padanya. Kita telah lihat di kalangan makhluk itu boleh ditunggang oleh manusia, ada boleh diminum susunya, ada boleh dibela,
Ada yang lebih besar, lebih kuat, tapi Allah tidak mengizinkan untuk manusia mengendarainya, menaikinya. Ada yang kecil daripada itu pun manusia tak boleh nak mengawalnya, macam kancil, macam landak. Ia boleh dimakan, tapi Allah tidak menjadikan dia sebahagian daripada an'am. Ini semua tak pernah ke manusia terfikir. Adakah benda itu semuanya kebetulan? Jadi seperti yang telah kita lihat contoh-contoh yang dikemukakan, tidakkah Allah yang maha hebat dan mengagungkan ciptaannya ini berkuasa dalam apa bentuk yang dikemukakan ini? Tidakkah terfikir oleh manusia ni supaya beriman kepadanya? Mengapa masih ingkar lagi? Tanpa menunggu jawapan daripada mereka yang ingkar, kini ayat ini menjawab sebagaimana jawapan orang-orang yang beriman. Ya, bala, pasti Allah SWT akan melakukan perkara tersebut. Bala wa huwal khallaqul alim. Allah itu maha pencipta, maha menguasai segala-galanya. Dan apa yang digunakan dalam hal ini bagi menunjukkan kepada kekuasaan Allah SWT, khalaq. Khalaq ni kalau kita belajar dari sudut bahasa Arab, ia juga merupakan satu sirah mubalaghah. Jadi sirah mubalaghah ni merujuk kepada satu yang menunjukkan kepada ekstrimnya kekuasaan Allah itu. Makna berganda-gandanya. Maknanya dia menunjukkan kepada kekuasaan yang maha besar oleh Allah SWT. Bukan khaliq, khalaq. Maknanya engkau ni, wahai manusia yang ingkar, kalau engkau masih meragui lagi kuasa Allah menjadikan segala benda ni, tidakkah engkau mengetahui ya Allah tidak memerlukan waktu sama sekali untuk penciptaan? Perintahnya, kalau dia mengatakan nama amru idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun, kalau dia menghendaki satu perkara itu, maka dia hanya berkata jadi, maka jadilah. Ini dalam bahasa Arab dia disebut sebagai satu bentuk isti'arah tamthiliyah. Allah SWT ni kalau menghendaki satu benda, dia terus berlaku. Tapi kenapa dalam ayat ini seolah menunjuk pada kun fayakun? Maka ditashbihkan keberkesanan atau pantasnya segala benda kuasa Allah SWT itu dan pelaksanaannya dalam satu perkara, bahawa tidak satu perkara pun yang berlawanan dengan kehendaknya. Maka nak menunjukkan ni satu bentuk isti'arah ni tadi, fa idza arada syai'an wajala min ghairi ibta' wala ta'khir. Bila dia menghendaki satu benda, dia akan berlaku dengan segera, tanpa ada kelewatan, tanpa ada kelambatan, tanpa ada delay sedikit pun. Ini adalah satu bentuk istiarah yang sangat menarik. Jadi bagi menggambarkan amruhu, diambil perkataan amr. Amruh ni maknanya dia bererti perintah ataupun boleh juga dimaksudkan sebagai keadaan. Para ulama sepakat mengatakan bahawa ayat ini bicara tentang kuasa Allah yang tidak dapat dilukis dengan kata-kata. Kerana kekuasaan Allah itu dia memiliki pemerintahannya, ketetapannya, perintahnya, kehendaknya tak dapat dibatalkan atau dielakkan. Sampai jadi satu polisi lah bagi kita gambarkan, saya ni bukanlah seorang yang kun fayakun, saya bukan golongan kayangan. Nak menceritakan, nak ditamsilkan kekuasaan Allah itu, bahawa segala yang dihendak itu pasti berlaku. Kita dengarkan orang kata, saya ni bukanlah dari kalangan yang kalau kun fayakun nak mesti dapat. Tak, saya bukan golongan tu, ada keterbatasannya. Jadi ini menunjukkan bahawa penggunaan perkataan tersebut bagi merujuk kepada kekuasaan Allah yang maha besar. Dia untuk mewujudkan sesuatu, dia hanya merintah dan perintahnya itu terlaksana dengan sangat mudah. Dan sesuatu yang dikehendaki itu serta-merta wujud dengan cepat. Semudah kata kun bila manusia mengatakannya, bahkan lebih mudah, lebih pantas daripada ucapan itu. Jadi penjelasan ini memberi kefahaman kepada kita tentang makna amrun inama amruhu itu dalam erti perintah. Al-Imam Tahir Ibn Ashur kata dalam tafsirnya Tahrir Tanwir, beliau memahami amrun di sini dalam erti keadaan. Menurutnya makna ini lebih tepat dalam konteks keraguan kaum musyrikin atas kuasa Allah menghidupkan kembali tulang belulang yang telah hancur. Maknanya, kata Tahir Ibn Ashur ni, tiada keadaan bagi Allah ketika dia hendak menciptakan satu ciptaan kecuali ketetapannya untuk mencipta perkara itu. Jadi penggalan ini, jadi dalam ayat ini menunjukkan kepada kita kefahaman ketetapannya atas satu perkara yang dia hendak, dia terus terjadi. Jadi dengan kata kun, ini untuk menjelaskan bahawa untuk mewujudkannya dia tidak menggunakan tangan, dia tak menggunakan alat. Allah tidak mengolah ataupun memerlukan kepada bantuan pekerja. Kerana kaum musyrikin membayangkan dalam konteks persoalan mereka bahawa Allah ini macam makhluk. Maka nak bezakan Allah dengan makhluk. Makhluk kalau nak buat satu benda, manusia itu memerlukan kepada pekerja, memerlukan waktu, memerlukan alatan, tapi Allah tidak. Maka perkataan kun fayakun ini memberi satu gambaran, jika Allah hendak mencipta satu, itu dapat terjadi dalam masa yang singkat, dengan cepat, lebih cepat daripada kun itu sendiri. Jadi Allah sebenarnya tidak memerlukan kepada kun, perkataan kun untuk mencipta. Ayat ini hanya maksud memberi ilustrasi tentang kuasanya dan tiada keperluannya kepada satu apapun. Oleh sebab itu, jangan pula kita menganggap bahawa ciptaannya tercipta dengan sangat cepat. Tidak, semua ciptaan yang Allah lakukan, Allah jadikan, ada waktu-waktunya. Sehingga dalam Quran kita dapat lihat
Perkataan sittata ayamin, 6 hari, 6 waktu. Ini mengajar kepada kita bahawa apa yang Allah Ta'ala kehendaki itu yang pasti berlaku. Tapi Allah mengajar kita bahawa dalam kejadian, dalam penciptaan, ada waktu-waktu yang ditetapkan untuk mengajar kepada kita sesuatu perkara itu mesti melalui proses. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.